Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Isyam Ibi Hamid di Kita Cuba. Hari ni sangat-sangat special. Sebab apa? Saya akan review sejujur-jujurnya berkenaan dengan Proton X70. Yang ni saya review jujur. Sebab apa jujur? Sebab kereta X70 ni ialah saya punya kereta yang saya beli pada tahun 2019. Jadi saya dah pakai kereta ni hampir 1 tahun 6 bulan saya rasa. Saya akan bagi tahu anda benda-benda yang saya rasa tak puas hati, benda yang saya rasa puas hati. Jadi kereta S70 yang saya beli ni ialah kereta S70 Executive CBU unit. Macam mana anda nak tahu CBU unit? Sebab anda boleh tengok saya punya seat dalam ni warna hitam. Itu salah satu sebab kenapa saya beli S70 Executive. Okey. Jadi CBU unit yang saya beli ni pada tahun 2019, saya akan review sejujur-jujurnya. Jadi saya harap anda semua boleh kongsi kepada rakan-rakan anda yang lain. Saya harap anda boleh support saya dengan melihat video-video saya yang ada di YouTube dan juga Facebook. Jom kita review kereta kita sendiri. Jom. Okey, di belakang saya ini ialah X70 yang saya beli pada tahun 2019. Okey. Jom kita tengok detail dia apa yang saya puas hati dan apa yang saya tak puas hati. Walaupun saya ni seorang salesman ataupun sales advisor Proton. Okey, jom kita tengok Okey, X70 yang saya beli ni pada tahun 2019 ni sebenarnya tak ada beza pun dengan yang CKD sekarang, tak berapa banyak beza. Dari segi luaran semua sama. Sport rim saiz 18 inci pun masih sama. Okey. Lepas tu side mirror sama. Okey. Kalau anda tengok dekat sini ada penambahan dekat sini. Yang ni ialah side step yang saya beli. Okey, side step ni original daripada Proton lah. Harga dia 1499. Okey. Semua tak ada masalah kereta ni. Dari segi dia punya touch sensor dekat sini, ialah sebab kereta ni kita guna keyless kan. Jadi nak buka kereta, nak lock kereta, semua gunakan sensor saja, jarang guna kunci sebenarnya. Okey, door visor yang anda tengok dekat sini, ini pun saya beli di Proton, original daripada Proton. Okey, dia ada lambang Proton dia tapi tak berapa nampak lah. Dia ada lambang Proton dekat sini. Tu. Lambang Proton ni dia tak berapa nak nampak. Yang ni memang original daripada Proton. Okey, yang ni yang saya beli sendirilah. Okey, daripada belakang pun sama je. Sebenarnya tak ada banyak perbezaan lah antara X70 Executive CBU dengan X70 Executive CKD. Okay, semua sama. Dia ada top rail dekat atas ni pun sama juga. Top rail ni yang warna silver. Memang kereta saya ni sangat standard lah. Saya tak ada ubah apa-apa kecuali ada penambahan dari segi side step dengan door visor. Okay, sport rim pun tak ada. Tapi hari tu saya punya nut dekat sini, nut dekat sport rim ni untuk pump tayar ni hilang. Jadi saya beli dekat Mr. DIY. Saya letak warna hitam lah untuk nampak cantik sikit. Okey. Untuk dari segi luaran sebenarnya bagi saya tak ada masalah sebab semua berfungsi dengan baik. Tiada masalah langsung dari segi luaran dia. Okey, sebab luaran ni sebenarnya tak ada masalah, selalunya dalam ni. Okey. Jom kita tengok bahagian enjin Okey. Untuk bahagian enjin, kalau anda boleh tengok CBU, enjin masih sama. Dia guna TGDI. Tapi yang saya pakai ni dia 6 speed lah. Dia bukan 7 speed. Yang sekarang ni bentuk gear dia lain sebab dia pakai dual clutch transmission 7 speed. Okay, dari segi dia punya cover ni, saya sangat suka lah. Sebab apa? Dia sangat kemas. Walaupun dah pakai setahun setengah ke 2 tahun ke 3 tahun sekalipun, dia nampak kemas dan nampak masih baru. Okay, yang ni saya tak ada masalah sangat lah.
Tengok kalau fully import yang CBU unit ni, kita punya bateri dia akan pakai Varta Geely Varta. Varta ni selalunya untuk kereta-kereta import dia pakai lah. Harga lebih kurang tak silap saya 800 hingga 1000. Tapi sekarang untuk CKD, Proton akan guna Proton punya bateri. Lepas tu kalau ada problem, dia orang akan tukar kepada bateri Century. Okay, so coolant semua ada dekat sini, air wiper. Okay, nak check minyak hitam, bagi saya tak ada masalah lah. Untuk saya sebagai pengguna X70, tak ada masalah untuk saya guna, sebab mudah. Perempuan pun saya rasa pun tak ada masalah untuk guna. Okay, so lain tu tak ada masalah. Okay, logo pun kalau anda boleh tengok, logo pun logo lama lah, bukan logo baru. Logo baru tu yang jenis bulat kan. Okay, untuk bahagian enjin sebenarnya bagi saya tak ada masalah. Ada orang cakap komplain berkenaan dengan gearbox, tapi so far alhamdulillah saya pakai okey. Cuma saya ada dapat masa awal-awal dulu sebelum 10,000 km tu, bila kita bawa siap-siap, saya dapat rasa ada gegaran, ada jerking. Maksudnya daripada penukaran gear 4 ke 3 tu, bila kita nak berhenti tu dia ada jerking, macam sengguk-sengguk macam tu. Tapi selepas dah pakai lama kan, sebab mileage kereta saya pun dah dekat 30 lebih ribu km. Jadi so far dah tak jadi dah benda tu. Jadi saya pun pelik jugalah kenapa kan. Okay, tapi tak ada masalah lah. Bab-bab minyak semua tak ada masalah. Kita standard lah untuk kereta 1.8 ni. Memang standard minyak dia berapa tu, memang standard minyak tu boleh tahan jugalah. Jom kita tengok dalam. Nak tengok tak saya guna minyak ni berapa lebih kurang. Ok, sekarang anda boleh tengok bahagian panel meter saya. Saya dah guna kereta ni lebih kurang 32,557 km. Dengan keadaan minyak sekarang boleh pergi 221 km. Saya punya full consumption purata saya guna 11.0 liter per 100 km. Kereta ni bukan saya buat long distance lah, saya buat short distance, maksudnya round-round pekan, Ipoh ni ataupun jalan-jalan dekat bandar ni, memang standard macam tu lah, 11-10 liter per 100 km. Okay, so temperature so far yang CH ni pun bagi saya pun tak ada masalah. Okay, so anda boleh tengok lagi dekat ni. Okay, bateri saya pun dalam keadaan sihat, 14.2 volt. Selama setahun 6 bulan ni tak ada penukaran lagi bateri. Okay, so anda boleh tengok bahagian dalam dia. Okay, untuk saya punya radio ni, untuk sistem high proton bagi saya tak ada masalah. Tapi kadang-kadang tiba-tiba dia bangun sendiri, tak tahu sebab apa. Ni pun tak tahulah kenapa kan. Yang lain function semua okey, tak ada masalah, semua lancar lah. Okey, so media okey, semua tak ada masalah. Cumanya apa yang paling saya tak suka guna ialah dia punya maps lah. Mana maps dia? Contohnya maps ni, bagi saya biasa guna Waze lah, lagi senang. Kalau Waze ni dia bagi tahu jalan shortcut, sama juga untuk maps yang ni pun dia bagi tahu jalan shortcut, tapi kita tak berapa familiar sebab dia rasa macam guna Google Maps. Sebab saya biasa guna Waze lah, jadi tak biasa untuk saya guna lah. Mungkin ada setengah orang dia suka, tapi macam saya tak suka. Okay, lain tu sebenarnya tak ada masalah. Okay, untuk jokes pula ni, mana saya punya jokes? Okay, contohnya macam saya punya jokes kan, jokes pun sebenarnya tak ada masalah. Cumanya bila kita nak dengar lagu apa yang kita nak kan, contoh macam sekarang kan, saya tak langgan untuk jokes. Jadi lagu yang saya nak ni jadi macam tak seronok lah. Contohnya Hakim Rusli lah, saya tekan Hakim Rusli kat sini. Contoh Janji Putri ni saya tekan kan, tengok dia bagi lagu mana. Dia bagi lagu orang lain, VIP. sebab apa? Nampak Hakim Rusli tapi dia pergi ke Amara pula. Contohnya macam tu tau. Nak dapat apa yang kita nak, kita kena langgan VIP tadi. Dekat Jux tu kena langgan VIP, baru dapat apa yang lagu kita nak, kita tekan baru kita dapat. Kalau tak dapat lah. Ataupun dengar je lah lagu Hakim Rusli yang lain kan. Itu pun kalau kita tekan lagu lain segalanya ni, contoh dia pergi ke mana? Irfan Haris pula. Jadi nak tak nak pun kita kena langgan Jux tu. Okay, sekarang ni kita tengok 360 Okay, jom kita tengok 360. Untuk 360 sebenarnya sangat membantu saya lah.
Macam mana sekarang ni kita parking, nampak saya parking memang sangat cantik lah. Kalau contoh dia siap bagi tahu direction buka pintu kan. Kalau sebelah kereta kita ni ada kereta ni, kita tahulah kalau kita buka pintu tu tak boleh buka besar-besar lah, takut kena. Tak boleh buka besar-besar. Kalau kita buka besar, kena kita sebelah. Sangat membantulah, terutamanya saya dan isteri lah. Untuk kita parking depan belakang kan, kita boleh tengok. Sebab apa dalam ni warna putih, memang dia siap-siap memang warna putih dah. Dia bukan pandangan daripada satelit ke bukan, dia memang dummy untuk warna putih. Kalau kereta tu warna merah, dia tetap warna putih. Kalau kereta tu warna grey, dia tetap juga warna putih. Macam saya punya kereta warna putih, jadi nampak cantik lah warna putih kan. Tengok sport rim dia pun lain kan. Sport rim saya 2 tone warna kan, tapi sport rim kat dalam ni satu warna saja. Okey, sebenarnya gambar untuk 360 bagi S70 ni sangat clear lah, sharp macam handphone. Kualiti dia lain lah, macam S50 dia kurang sikit, tapi S70 ni dia sangat-sangat clear lah. Okey. Okey, sistem aircon semua sama. Okey. Macam sekarang ni electric parking brake semua sama, auto hold button sama, ESC sama, economic mode sama, sport mode sama, hidden control dengan parking assist ni semua sama. Tapi gearbox saya ni untuk CBU unit dia lain. Dia jenis style lama, tapi kalau style baru, saya yakinlah siapa-siapa yang dah tengok tu dia mesti tahu style yang baru macam mana. Style lama ni dia ada keras sikit sebenarnya nak masuk gear ni. Kalau contoh P ke R ni buat masa sekarang ni okey lah, tapi kalau masa pagi ni kadang-kadang keras lah nak masuk P ke R tu, risau jugalah kan. Tapi so far ni tak ada apa-apa masalah lah. Okay, untuk sound system, okay, kita try buka sound system dia Try kita buka satu lagu dekat Joox ni kan. Untuk S70 Executive yang ada 8 speaker, bagi saya sebenarnya muzik okey, tapi dia punya bass dia kurang sikit. Saga ataupun Persona, dia punya bass dia lagi sedap lah. Dia kurang sikit bab bass, walaupun dia ada 8 speaker. Banyak tu speaker, tapi kurang sikit dari segi dia punya bass. Untuk muzik lah, untuk ada setengah orang dia cakap dia lagi suka muzik macam ni. Tapi untuk macam saya suka benda tu. Bila saya nak guna bass, saya adjust dia punya bass yang saya suka kan. Kalau saya tak suka bass tu, saya adjust lah macam mana. Tapi dia ada maksimum yang saya buat ni pun banyak member-member daripada X70 yang share. Ni contoh equalizer yang saya buat lah. Saya buat custom. Ni equalizer yang saya buat. Bass ni kalau kita boleh adjust lagi besar tu sebenarnya lagi baik. Lain tu tak ada masalah lah. Okay, sini pun ada button untuk kita tekan. Ni untuk auto dimming lah kalau kita drive malam-malam kan. Jadi reflect kat mata kita tu kurang lah cahaya daripada belakang tu. Jadi nampak macam suam-suam suku je. Okay, so lain tu tak ada masalah. Sebenarnya okey je, tak ada masalah lain kan. Cumanya masalah yang saya rasa paling saya tak puas hati ialah masa awal-awal ambil tu, yang saya ada bagi tahu sebelum ni, pergerakan gear saya tu daripada gear 4 ke 3 tu dia ada jerking macam tersenggut-senggut kan. Tapi bila kita dah servis kereta tu 10,000 20,000 kan, benda tu dah tak jadi dah. Tapi bagus jugalah kan, mungkin dia ada update something ke, update sistem ke kan. Lain tu berkenaan dengan speaker. 8 speaker, tapi dia punya output tu, dia punya sound dia tu tak mencerminkan seperti 8 speaker. Dia tak berapa, bass dia tak berapa dengar sangat. Okay, lepas tu yang lain bagi saya pun tak ada masalah sebenarnya. Kereta saya ni bunyi-bunyi pun tak ada sebenarnya. Okay, jom kita tengok dalam Untuk bahagian dalam sebenarnya sama je untuk S70 Executive CBU dengan X70 CKD yang spek Executive lah. Sebenarnya dalam dengan luar dia sama je sebenarnya, tak ada beza pun. Seat hitam, ada armrest kat belakang ni, sama je sebenarnya. Okay, armrest pun ada. Okay, ada aircon blower dekat belakang pun sama. Ada 2 port USB charger lagi kat bawah tu kan, pun sama, semua sama. Okay, lepas tu anda boleh nampak sunshade magnetic ni. Yang ni pun saya beli dekat Proton, semuanya original daripada Proton. Jadi dekat luar tu nampaklah gelap sikit kan. So kalau kita tengok daripada luar tu, orang tak berapa nampak saya sangat lah. Selepas saya buat tinted, lepas tu saya pasang sunshade magnetic ni, orang tak nampak sangat saya. Nak korek hidung pun lepas. Okay, sebenarnya tak ada masalah sangat lah untuk S70 ni. Bagi saya, sebelum ni saya pakai Recon punya kereta Toyota, banyak sangat masalahnya.
gegaran dashboard lah apalah kan. Cuma masalah yang gearbox awal-awal tu je lah yang saya sangat-sangat risau. Tapi so far selepas mungkin dia update dalam sistem ke apa, jadi dah tak ada lah benda tu. Alhamdulillah lah. Okey, jom kita tengok bahagian belakang pula. Okey, untuk spek S70 Executive CBU ni sebenarnya dia tak ada power boot. Jadi kita kena angkat secara manual. Kalau kita nak tambah pun boleh sebenarnya, dia akan ada kat sini. Tapi saya ni tak ada power boot, memang sangat berat jugalah nak bawa naik atas. Okey. Yang ni ialah boot tray. Boot tray ni pun saya beli direct daripada Proton. Memang cantik, saiz pun ngam-ngam. Cuma harga dekat Proton ni mahal sikit lah. Tapi kalau dekat Shopee harga dia murah sikit. Murah sikit lah, dalam RM70 macam tu lah kan. Abaikan lah slipper apa semua ni. Ini sebab saya nak pergi mandi sekejap lagi, nak layankan anak-anak ni. Okey. Dekat bahagian bawah ni, jom kita tengok bahagian tayar spare ni. Ni tayar spare lah. Ni ada bahagian untuk buka kita punya cover sport rim lah. Okey, ada segitiga pantul cahaya, ada jack. Dalam ni semua ada. Untuk spek yang CBU ni, dia ada satu macam cover kat belakang warna hitam ni. Kalau X70 yang executive ni, dia sampai sini je panjang dia. Dia bagi dua. Lepas tu dia ada satu macam compartment lagi kat sini. Alasan dia sebenarnya dia buat macam tu untuk bagi dia lagi stable. Bagi stable kan. Tapi macam saya punya pun tak ada apa-apa masalah, tak ada bunyi pun. Semua alhamdulillah lah, semua okey. Okay. So untuk bahagian seat belakang ni, jom kita tengok seat belakang. Untuk bahagian seat belakang ni sebenarnya kan, kalau untuk S70 Executive ataupun Premium ataupun Premium X ataupun standard yang spek SKD ni, kita boleh adjust. Dia ada dua step. Tapi macam saya punya kereta ni CBU dia ada satu step je. Saya tak boleh bawa lagi ke belakang. Dia punya sandar dia memang maksimum dia macam ni. Okey. Lain semua puas hati lah. Macam saya kan, kadang kita drive jauh, balik Johor, sebab saya pun asal Johor, saya boleh adjust saya punya headrest ni ikut macam mana saya nak. Saya nak macam ni ke, saya nak dia menegak ke, saya nak dia macam ni ke, baring ke, semua boleh. Okay, kita tengok dalam balik. Tadi kita dah tengok yang berkaitan dia punya odometer lah, gearbox kan. Untuk spek executive sama juga. Kita ada power seat juga untuk driver. Kalau untuk passenger kat depan tu tak ada lah. Untuk driver dia ada power seat. Shock jugalah sebenarnya kan. Okay, lain tu dia tak ada air circulation dekat sini, tak ada. Yang dia sedut udara tu, dia ada dekat spek executive lah. Dia boleh sedut udara panas ke. Silap kalau kita buang angin pun dia boleh sedut juga. Sebenarnya dia kurangkan peluh lah kalau kita long distance kan, lagi seronok lah kita bawa. Tapi untuk saya, spek yang CBU unit, walaupun spek tu premium, dia masih tak ada lah. Power boot tak ada, escalation yang dekat sini pun tak ada lah untuk CBU unit. Okay? Semua sama lah, nak adjust side mirror pun sama, right left sama. Tapi untuk spek yang CKD ni, dia ada penambahan button dekat sini untuk kita buka kita punya power boot. Tapi sebabkan spek executive saya CBU, saya tak dapat power boot lah. Untung beli yang sekarang punya. Gearbox pun dah bertukar, tak ada masalah gearbox lagi. Memanglah ada masalah gearbox yang CBU kan, tapi taklah banyak sangat. Yang saya pelik tu mungkin lah kot ada yang problem kan. Tapi yelah, kita beli kereta pun, kereta yang teknologi ni memang ambil masa sikit lah untuk kita tengok apa problem dia. So far tak ada masalah lah. Untuk CKD ni bagi saya tak ada masalah. Okay, so far saya sangat recommend sebenarnya S70 ni. Sebab apa? Dia ialah kereta SUV, sport utility vehicle yang mampu milik. Anda bayangkan dengan harga lebih kurang 98,000 sehingga lebih kurang dalam 120,000, anda dapat satu kereta yang besar, yang selesa bawa, yang tak penat, SUV. Kalau anda compare dengan produk lain, mahal lah. Dengan produk lain 150,000, 180,000 baru dapat spek yang macam ni. Sebenarnya berbaloi bukan untuk saya lah, untuk anda semua yang nak merasa pakai SUV, S70 ada. Okay? Lepas tu bukan setakat S70 je ada, X50 pun ada. Okay? Itulah review saya. Okay? Mungkin tak seberapa lah, tapi mengikut saya punya pengalaman, sebenarnya kereta ni sangat bagus lah. Yang mana semua orang boleh milikinya. Okay? SUV ni sebenarnya SUV, nak cakap SUV tak mampu milik, tak boleh. SUV ni mampu milik sebenarnya. Yalah, nak pakai SUV dengan bajet bawah 120,000 mana dapat kan. Tapi yang ni anda boleh dapat lah. Untuk Proton anda boleh dapat SUV yang harga lebih kurang macam 200,000, tapi harga bawah 120,000. Memang sangat-sangat baloi. Okay? So jangan lupa pastikan anda sentiasa
support saya, sentiasa menyokong saya supaya saya dapat memberi konten-konten ataupun info-info yang menarik untuk anda semua. So saksikan video saya yang akan datang. Baik, kita lihat, dengar, kongsi. Kita cuba. Assalamualaikum.